Selama ni madam okey lah, tak apalah, biarlah kamu ni mungkin ada yang tak pakai pakaian yang proper ke whatsoever ke. And madam consider your line tak berapa okey. Tapi kamu pun macam gini macam mana? Minta maaf je, minta maaf. No, kenapa kamu minta maaf? Dia bukan nak dengar kamu minta maaf. Dia nak tanya kamu. Cuba bagi tahu terus terang. Kalau ada masalah, kamu tak prefer kelas lain cakap. Tak adalah Medan cakap seorang-seorang. Tak tahulah mungkin ada seorang dua yang dengar. Yang lain tu pergi mana pun Medan tak tahu. So Medan rasa macam nanti kan, yelah, sia-sia je lah macam tu. Okay lah, kalau tak ada apa-apa, kalau macam ni kalau kamu tak ada apa-apa nak cakap ke apa ke, Medan consider kamu okey lah and boleh bekerjasama. Okay. Untuk kita punya lecture, kalau tak ada next class Medan bagi video je terus. Ataupun Medan cubalah, Medan bagi video, Medan nak tengok kamu okey ke tak okey ke macam mana. Application. Okay, so Medan tak nak panjang-panjang before kita pergi kepada next topic. Last class kita belajar topik apa tu? Implicit. So do you have any problem untuk nak tanya-tanya ke apa ke? Madam, ada jawapan tak yang ada bagi hari tu? Jawapan? Medan tak tahu Medan bagi soalan yang mana satu. You boleh Yang 6. Okay, Ada 6 so soalan semua. 6, nombor 6. Dia ada 6 soalan semua. Yelah, implicit lah. Kan? Ya dah, ya. Jawapannya kadang soalan tu Medan tulis je. Ikut Medan je Medan nak bagi function apa. Kalau ada pun yang ada jawapan Medan tak ingat soalan mana, boleh tanya yang mana satu yang kamu rasa macam was-was ke apa ke. Sebab Medan tak kisah, hari ni Medan nak ajar satu topik je. So tak ada masalah, nak discuss boleh, no problem. Yang mana satu? Medan tak ingat soalan mana, kamu boleh. Tak mana kena buka. Apa ni ke yang kena check. Yang mana? 18 ni kelas kita hari tu. Yang ini. Okay, so question number 5. So please kalau siapa yang tak boleh buat tu, tolonglah dengar kita punya discussion ni untuk apa ni, tutorial implicit. Sebelum ni kan sebelum ni Madam bagi video je, tapi Madam tengok ramai yang tak tengok pun video pada waktu kelas tu. Sebab tu Madam prefer buat live lah. Tetapi macam sama je, buat live ke tak live ke, kamu pun sama je lah Madam tengok. Okay. Alah, kenapa macam ni? Alright, so soalan nombor 5 Nombor 5 apa soalan dia ni? Number 5. XY equal to 3x squared plus 2
plus y minus e 3y. Okay, so semua boleh, ada yang tak boleh buat ke? Semua tak boleh buat ke? Ada yang boleh tapi tak sure. Madam, bukan plus tu, equal to. Equal to. Dalam equal to mana? Oh, okay, sorry. This one is plus. This one is equal, okay. Alright, so yang ini implicit lah. Yang ni you need to use implicit differentiation because we have two function kan. Kiri kanan kita ada function and y you cannot express in term of x macam tu. So we need to use implicit differentiation. Okay, so apa is first step kita untuk selesaikan this problem? You need to differentiate both sides kan, differentiate setiap satu terms lah. Okay, setiap satu term. Okay, before that, Mada nak tanya ada ke yang perlu guna product rule? Which one? Which term? Yang first term yang ini kan? This one you need to use product rule. Kenapa? Sebab apa? Sebab dia hasil darab dua function kan? Okay, so kamu boleh buat dekat tepi-tepi, kat mana-mana lah, ikut kamu lah. Kamu nak buat terus pun boleh, nak buat sebelah kat tepi ni pun boleh, tak kisah. So u prime is 1, v is equal to v prime dy over dx. yes, dy over dx. Okay, ingat every time kamu differentiate term y, you need to multiply by dy over dx. Mesti ada term dy over dx. Kalau tak ada, salah lah. Alright, so okay. Yang ini kita kena buat product rule. So maksudnya dalam formula kita, formula is u v prime, so x dy over dx plus v u prime, so plus y. So yang ini dah settle kan. Yang ini you want to put the bracket pun boleh, tak nak letak pun tak apa sebab yang ini dekat first term, so tak ada masalah lah. Alright, and then plus, okay, so untuk second term kita differentiate macam biasa lah. Yang ini no y term, so you just differentiate dapat apa yang ni? 6x. X equal. Alright, so yang ini kita ada trigo function, so kena ingat lah nak differentiate trigo. Sebenarnya tak ada masalah pun, differentiate cos dapat apa? Negative sign. Yes, negative sign. So negative sign, okay, negative sign x plus y. Yang dalam ni tak berubah, ingat when you differentiate trigo function, okay, bila kamu tukarkan kepada hasil derivatif dia, argument dia tak berubah, tetapi kamu kena ingat function dekat dalam ni kamu kena differentiate sebab dia bukan x sahaja, dia ada x plus y. Kalau cos x, tak apa, kamu differentiate terus dapat sin x kan, dot satu, sebab tu kita tak tulis, kita hanya tulis negative sin x sahaja. Tetapi since kat dalam ni function dia selain daripada x, bermakna kita ada extra work sikit lah. Okay, so you need to multiply dengan derivative of this function. So dapat apa ni? 1 plus dy dx. Yes, kenapa 1 plus dy dx? Sebab yang ini kita ada y kan. Kalau tak ada y, you just differentiate macam biasa lah. Okay, so dy over dx. Alright, and then dah selesai. Okay, untuk last term we have minus. Okay, minus e3y. So differentiate apa-apa? Differentiate e3y. Copy paste kan? Copy paste. Okay, copy je balik. Okay, tapi dah selesai ke belum untuk this part? Belum. Belum. Okay, kena buat apa? Differentiate apa? Differentiate this power kan? 3y. Okay, differentiate dapat apa? 3 dy dx. Yes, 3 dy dx. Kenapa? Sebab kita ada y ni kan. Differentiate term y kena darab dengan 3 dy over dx. Kalau 3x je dekat sini, 3 je lah. Betul? Betul. Okay. So dah Betul, madam. selesai. Alright.
Dekat sini, once kamu dah differentiate all the terms, you need to kena buat apa? Kena mana yang you need to expand, kita expand lah. Macam yang ini kena expand lah, maksudnya negative 2 kena darab dengan 1 dan juga yang ni pun kena darab dengan this term lah. Yang ni tak ada apa pun lah, kita nak expand, you just tulis balik je. Okay, so now yang ini macam biasalah dy over dx plus y. Salin je balik. Okay, yang ini kenapa expand? Sebab kita nak dapatkan satu term lah kan. Kita tak nak bentuk macam ni. Okay, so negative 2 sin x plus y. Okay, kemudian negative darab dengan positif is negative. So negative 2 sin x plus y dy over dx. Kemudian minus 3e3y dy over dx lah. Okay, so yang ini dah settle this part. Lepas tu kamu buat apa? Kumpulkan and you need to factorize, betul? Betul. So kita akan kumpulkan apa? Term yang ada dy, dx, kita bring to the left hand side, and then yang ini madam terus factorize lah so that tak payahlah tulis banyak-banyak kali. So x, yang ni yang menyemak ni, sibuk-sibuk belah sini ni, you pindahkanlah kan pindahkan ke belah kanan lah. Alright, so yang ini negatif, ingat negatif, pindahkan ke belah kanan, you will get positive. Okay, positive sin plus y. And then yang ni pun sama, negatif, dia akan jadi positif. So ni kena hati-hati kadang-kadang silap kat sini je dah salah nanti. Okay, equal to, so equal to apa? Equal to, okay, kita ada negative 2 sin x plus y minus y minus 6x. Okay, make sure kalau kamu takut tertinggal, check lah mana yang kita dah guna ni, dah bawa. Ni dah pindahkan. Okay, dah selesai lah. Okay, so barulah kita buat apa? Tinggalkan dy dx sorang-sorang and then pindahkan je lah. So ini tak perlu, you no need to simplify ke apa ke, biarkan je. Nak simplify pun boleh, tak ada masalah. Cumanya tak payah susahkan hidup kamu lah. Okay, plus 3e 3y. Dah siap, senang je kan? Boleh. Ada yang mana yang salah? Ada yang tak tahu kat belah mana yang kamu silap? Kat sini ke? This part ke? Or yang mana satu? Betul madam kat situ, x plus y. Yang ini? Kamu differentiate dekat dalam ni terus ke? Saya Ataupun tak differentiate y. Okay. Sebab kamu anggap dia apa? Satu, macam itu? Madam. So Madam banyak kali dah cakap, term y bila kamu differentiate, every time you differentiate darab dengan dy over dx. Kalau kat sini y square, so kita akan dapat 2y dy dx. Okay. Faham tak ni? Faham. So madam. identify your mistake dekat mana. So please next time bila buat jangan cuai lah. Ni kira kamu cuai lah sebenarnya. Okay. So ingat biasa dekat sini dalam dua markah, kat sini satu, kat sini biasa dua. Kat sini mungkin dalam satu lah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dekat atas ni saja dah dapat 6 markah. Kadang-kadang biasa kalau panjang macam ni biasa mungkin dalam 7 ataupun 8 markah lah, rugi kalau kamu ni salah. Sebab markah banyak dekat sini. Expand ni kadang-kadang ada markah, kadang-kadang madam terus tengok. Kamu kumpulkan, maksudnya you dah factorize, betul markahnya kat situ. Kiranya maksudnya kamu expand tu betul lah, macam tu. Okay. So ni berapa? 8 markah. So kalau salah kan rugi.
Okay, so okay tak so far? Ada 46 orang. Di mana lagi? Okay. Berapa orang? Madam, nombor 4 boleh madam? Number 4. Nombor 4. Yang ini. Sekejap So yang ini number 4. Ni kenapa? Kat mana yang kamu rasa problem? Differentiate juga. Dia ni implicit ni, kamu kena tahu teknik of differentiation. Tak tahu tak boleh buat. Sebab tu sebab tu madam suka kalau kamu practice banyak-banyak kali. Maksudnya kalau kamu rasa tak cukup tutorial yang madam bagi, try Google banyak lagi soalan-soalan yang kamu boleh jumpa. Okay. Mungkin yang lebih mencabar ke kan? Alright, so yang ini pun, yang ni senang je lah sebab dia 2 term je tetapi dia melibatkan exponent and ln. Okay, so macam mana nak buat ni? Bezakan dulu madam. Okay, so kat sini kan kalau kita tengok ada product rule tak? Ada. Yang mana yang kena product rule? Yang ni tak ada. ln yang ini. This function dekat dalam ni kan? Ya madam. So kita bolehlah tulis siap-siap kat tepi ni. Ux, U prime sama dengan 1, V sama dengan Y kuasa 4, V prime sama dengan 3, 4, Y. 4Y cube. dy over dx. Kalau macam ni salah so dia akan dapat dy over dx. Okay, so yang ni kita akan gunakan lah nanti kejap lagi. Alright, so first kali differentiate setiap satu term. Okay, first kali you need to differentiate this exponent. Exponent senang je. Copy paste. Copy paste. Okay, lepas tu baru kita differentiate dia punya power. Kadang-kadang kamu ni lupa nak differentiate power kan, lepas tu salah. Okay, so dapat apa? Differentiate 2x, you will get 2. Differentiate negative 3y, kamu akan dapat negative 3 Good. dx. Okay, lepas tu equal to ln. Okay, ln ni macam mana formula dia pun sama. Satu copy je all the function dekat dalam ni. Salin je balik. Okay, lepas tu tak selesai lagi. Kenapa? Sebab kamu kena darab dengan derivative of this one lah. Maksudnya kena differentiate yang ini. Kita tahu kita kena guna product rule yang ni. Kena guna product rule. So kita dah buat siap-siap dekat sini. Kamu je masukkan dia punya formula sajalah. V prime. So kita akan dapat 4xy cube dy over dx plus V U prime. So y kuasa 4. Okay, dekat sini yang ini kamu kena hati-hati sikit sebab kamu nak kena expand. Okay, so yang ini kena expand ni darab dengan ni darab dengan ni lah. Alright, yang ini pun sama. Kita kena distribute all this. So kita akan dapat 2 e2x minus 3y. Okay, yang ni negatif. So minus 3 e2x minus 3y dy over dx. Kalau kamu tengok madam sentiasa letak dy over dx tu dekat belakang kan? Sebabnya supaya janganlah boleh je sebenarnya kan. Ada juga student yang dia letak 3 dy over dx lepas tu e2x 3y. Boleh je tapi tak cantik. Okay, kebiasaan memang kalau kamu nak tulis this notation mesti letak dekat belakang. Okay. Okay, and then lepas tu nak buat apa ni? Okay, kemudian yang ini pun samalah. Kita expand
at the same time, if you can simplify, simplify. Maksudnya yang ini darab dengan ni kan. So yang ni ada term yang boleh simplify tak? X dengan X kan? Betul? So dah matilah dekat sini X. X ni tak ada, X ni pun tak ada. Y cube pun kita boleh potong. So tinggal Y satu je dekat bawah. So kita akan dapat 4 over Y dy over dx. Boleh? Setakat ini. Boleh, madam. Boleh madam. Boleh madam. Okay, kalau kamu rasa takut, kamu boleh darab dulu nanti baru simplify. Ni madam terus simplify ya. Okay, plus. Okay, plus dekat sini kita ada y4, dekat luar pun ada y4. So kita dah tak ada y4, so kita akan tinggal 1 over x. Okay, so setakat ini yang mana yang kamu rasa susah? Ataupun kat mana yang kamu rasa tak boleh buat? Kamu biasa salah dekat part-part sini je. Yang bila dekat bawah tu factorize tu biasa okey je. Okay. So yang mana satu yang ada masalah? Tak ada. Yang tanya tadi, yang tanya madam tu kenapa? Kamu ada problem dekat mana? Saya tak potong. Kamu expand terus macam tu. Ya, betul. Betul madam. Tak apa, boleh je. Cuma maksudnya biasanya kita akan simplify lah. Kamu boleh je darab dulu. Yang ni contohnya macam ni kan. Kamu expand, kamu je buat 4xy³ over xy power of 4 dy over dx plus y over 4 xy 4. Tapi kan dah banyak sangat nampak ni variable dia. So kalau kamu boleh simplify, simplify lah. Okay, macam ni lah. Baru kamu nak simplify pun tak apa. Tak ada masalah pun. Dapat macam ni. Ini macam terus simplify. Okay, boleh? Boleh madam. Alright. Okay, so okay, kemudian baru kita kumpulkan dan factorize and then solve for dy over dx. Okay, yang ni madam padam je lah. Ni kamu tahu yang ni macam mana dapat dia tu. Okay, kemudian kita nak dy over dx. Okay, biasanya yang dy over dx ni kita pindahkan to the left hand side. Tapi yang ni madam bawa yang ini ke belah kanan. Sebab apa kalau madam pindahkan ni nanti madam akan dapat negatif. Madam tak suka. Sebenarnya boleh je, tak ada masalah pun. You can factor out negatif nanti. Okay. Yang ini madam pindahkan ke belah sini. Lepas tu yang ni madam pindahkan ke belah sana. Tapi madam masih tulis dy over dx tu belah kiri. So madam akan dapat 4 over 1 dy over dx plus 3e2x minus 3y equal to 2e2x minus 3y minus 1 per x. Oh sorry, yang ini madam tertinggal. Tak apalah, madam keluarkan terus. Nampak tak? Faham tak ni madam buat apa? Faham kan? Faham madam, faham. Dia macam Faham. ni. Contohnya kita ada negatif 2x. Macam tu. Tapi biasa kita tak tulis macam ni kan? Biasanya kita akan tulis x equal to negatif 2. Madam tulis balik dalam bentuk ni. Okay? Boleh? Boleh madam. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun kamu nak pindahkan this term. Mana tadi? Yang ini kan or ni madam or je lah. Dia sebenarnya benda yang sama lah. Ataupun dy over dx. So ni negatif 3 2x 3y minus 4 over y. Okay, equal to 1 per x minus 2e 3x. 2x minus 3y. So yang ni dengan ni sama je. Sama je. Cuma nanti kan yang ni kalau kamu tak suka ada negatif, you can factor out negatif. No problem. Okay. Lepas tu dah selesai. Carilah dy over dx. Nak guna yang ni pun boleh. Nak guna yang ni pun boleh. Terpulang.
Okay, boleh. Boleh. So Madam rasa tak ada masalah. Mungkin kat sini je lah. Mungkin kamu tersilap ke apa ke. Tu je. Okay. Okay. Last Madam nak masuk topik baru. Okay. Alright, yes, thank you. Number 6. Number 6. Yang lain ni kamu jangan apa orang kata please cuba faham, jangan salin je. Kalau kamu je salin semata-mata, kamu tak dapat apa juga, kamu yang rugi. Sebab apa? Kamu tak faham apa kamu buat sebenarnya. Okay. Okay, so yang ini pun sama je. Okay. Yang ini ada product rule, boleh buat terus kat tepi. Kalau kamu rasa dah mahir, tak perlu buat pun tak apa, terus je selesaikan. Okay, and yang ni kita ada sin cube 2x. Yang ini maksudnya sama je kalau Madam tulis sin 2x kuasa 3. So yang ini kena guna composite rule tu lah, yang power buat pergi depan, salin balik, tolak satu, baru differentiate function kat dalam. Okay, faham tak ni? Jangan tiba-tiba jawapan dapat 2 cos 2x. Ni dah salah salah. Ni salah. Okay. Alright, so okay lah, differentiate lah macam biasa. 2y, y square differentiate dapat apa? 2y dy over x. Walaupun kamu tak suka ulang-ulang, inilah yang akan kamu ingat nanti. Okay, so yang ini this term, yang ni panjang sikit lah sebab dia melibatkan composite rule. Okay, apa nak buat ni? Kuasa bawa depan. Okay, bring the power. Okay, bawa keluar this power, tulis balik kat sini. Okay, function dekat dalam ni akan sama, masih sama. Sin 2x. Tapi power dia akan berkurang lah, reduce by 1. So 2 dekat sini. And then dah selesai. Belum Differentiate ada. sin. Belum ada. Okay, so kena buat apa? Buat Differentiate perbezaan sin. dalam sini. Yes, differentiate this function sin 2x. Okay, differentiate sin 2x dapat apa? Cos Cos x 2. minus Cos 2x, bukan cos 2 cos 2. Cos 2 pun dah. Betul lah, cos 2x. Okay, cos 2x. Argument dia masih sama, okay, sama je, tak berubah. Tetapi, adakah perjalanan kamu dah berakhir? Belum. Belum. So, what is the next step? Apa nak buat ni? Dah siap belum ni? Belum lagi ke? Belum. Jarak dengan? x 2. Yes. Darab dengan 2. 2. Mana datang 2? 2x. 2x. Yang dalam ni. Differentiate Sebab 2x. apa? Argument of course ni bukannya x. Dia adalah function selain daripada x. So, kena differentiate. Faham? Kalau x sahaja, contohnya kalau dekat sini x sahaja, tak ada masalah pun. Tapi sebab kita ada 2x, dia boleh jadi 2x plus 1, dia boleh jadi x square minus 1. Sebab itu yang kamu kena differentiate lagi lah. Okay, so 2x dot 2. Okay, yang ni sebenarnya Madam buat satu-satu. Kalau kamu dah tahu, kamu akan terus tulis 2 cos 2x. Siapa yang dah biasa boleh tu buat macam tu Alright, dah selesai this part, dah settle. Ada lagi yang perlu differentiate? Dah tak ada kan? tak ada dah. Semua kamu dah differentiate. Inner function mula-mula yang kamu differentiate ni dapat ni. And then you need to differentiate yang dalam ni pula dapat ni. Okay, dah settle. And then untuk this tangent, tangent ni
sama juga. Differentiate kamu akan dapat differentiate tangent you will get apa? Secant square. Yes, secant square x, y. Salin balik. Ingat Madam cakap bila trigo, every time kita differentiate trigo, kita kena salin balik the function yang dekat dalam ni. Alright. And then baru kamu tengok perlu differentiate tak? Perlulah. Sebab apa? Yang ini bukan x sahaja, dia ada function lain. Ni kena guna product rule. Barulah kita differentiate guna product rule. Okay, yang ini. This one is your u, this one is your v. So u, v prime. Okay, differentiate u, differentiate y dapat apa? dy dx. Y dx. Plus y. Plus Y. u prime. Okay, y differentiate x dapat 1. Okay, dah tulis macam ni je lah. Ni kalau dah biasa, dah tahu boleh terubat macam ni. Tak payah tulis kat tepi-tepi tu. Okay, and then if you need to expand, you need to expand. Biasa kalau kita expand, yang ni kita kena distribute lah. Okay. Alright, yang ini, yang dekat sini dah tak boleh kacau. Apa yang kamu boleh buat adalah yang mana kita boleh darabkan, kita darab je lah divide over dx equal to 6. Okay, cos 2x. Kemudian darab dengan sin square 2x. Okay. Dah selesai. And then yang ini, okay lah, kita expand lah So you will get x secant square xy dy over dx plus y secant square xy. Dah siap. Sampai sini kamu boleh pindahkan, boleh factorize and solve for the y dx. Madam stop sampai sini boleh sebab kamu dah okay kan? Dah, okay. Boleh madam. Yang kamu, yang kat mana? Yang dekat sini yang mana kamu problem? Yang ada problem? Tak problem madam, cuma nak tengok betul tak jalan kira tu. Okay, so kena ingatlah yang ini bila ada dia function ni terkurung, duduk dalam penjara, lepas tu ada body, ada guard kat luar ni macam ginilah cara nak differentiate. Yang ni composite rule lah composite rule. Okay, yang ini macam biasalah, tak ada masalah. Okay, so boleh Okay, Boleh, saya harap untuk implicit tak ada masalah cuma you need to practice lagi lah. Okay, practice lagi so that kamu familiar dengan all the techniques. Okay, so can we proceed to the next topic? That is last topic Madam nak cover in this chapter 2. Boleh madam. Alright, so kalau ikutkan syllabus kita, kita ada, okay, sekejap Kawan-kamu yang tak muncul lagi tu tidur ke? Ada lagi kan yang tak ada? Madam pun tak tahu siapa. So untuk ni chapter berapa Chapter 2 kan? Chapter 2. Differentiation kita dah cover di mana your, ada lagi satu parametric. Tak apalah. Okay, this is implicit. Madam ada sampai implicit. Lepas tu kita masuk application. Application ada dua. Satu related rate. Satu lagi L'Hopital rule. Madam tak ajar related rate. Madam akan skip because this is your PBL. PBL lah. This topic adalah your PBL. So Madam tak akan ajar. So kamu kena buat sendirilah. Tapi Madam tahu related rate ni sangat senang lah. Since kamu pun pernah belajar sebelum ni. Cuma kena ingat balik lah. Okay, so hari ni Madam akan ajar L'Hopital's rule. Okay, nanti jangan kata kenapa Madam tak ajar pula related rate sebab masuk dalam PBL. So Madam nak kamu self study lah, maksudnya discuss dengan your friends macam mana nak buat sebab that is your PBL. Okay, boleh Boleh. Boleh madam. Okay, so now Madam nak pergi kepada topik L'Hopital's rule. Kalau kamu tengok dalam note kita ada L'Hopital rule. L'Hopital's rule. Kita tak panggil
dia sebenarnya tulisan dia ada certain buku dia tulis ada H dekat situ sekejap. Okay, mana ni? L'Hôpital ni. Ataupun ada certain, mungkin mana-mana ada yang lain kalau kamu jumpa. Macam ni lah ejaan dia. Okay. Dua-dua sama je, cuma yang ini sebenarnya bila kita sebut, kita pronounce dia, kita diamkan S ni. Okay. Kita tak baca hospital tapi kita sebut sebagai L'Hôpital's rule. Okay, so yang ini tak ada apa pun lah. Okay, so now yang ni apa note kita bukan. Okay, dalam note lecture yang Madam ada bagi tu, sekejap Madam nak tengok mana lecture note. Bukan yang ini, salah. Note ya, yang ni ke? Mana dah Madam pun tak jumpa lah kamu punya ni, mana. Mana Inilah kena buka je lah yang ni open. Okay, so kamu tengok tak lecture note yang Madam bagi selain yang kita discuss time ni? Ada refer tak? Kat dalam tu pun ada tutorial kan, cuma yang Madam tak go through yang itu sebabnya Madam terus tulis dekat sini. Sebenarnya you can always refer to the note juga. Okay. Sebenarnya kan banyak topik yang silibus kamu ni yang tak masuk tau. Macam function kamu tak belajar. Sebenarnya kalau dulu-dulu senior-senior kamu belajar tapi silibus kamu baru ni tak belajar. Madam pun tak tahu kenapa. Okay, so kita ada mana ya? Okay, yang ni topik related rate yang Madam tak ajar sebabnya kamu akan buat PBL, so Madam akan skip this part. Okay, maksimum minimum ni sebenarnya tak ada dalam silibus. Bukan Madam tak ajar tapi tak ada dalam silibus kamu. Okay, so that's why kita tak ajar. Note yang Madam bagi ni sebenarnya yang lepas-lepas, yang maksudnya yang ada belajar Make Engine 1, Make Engine 2 kan. Kamu kan dah sekali je terus, okay. Yang ni pun sama, yang ini tak ada dalam silibus sebab tu Madam tak ajar. You can kamu boleh je tengok, nak tengok tak ada masalah. Okay, so silibus kamu hanya ada related rate and this part. Okay, so nanti kan jangan komplain Madam tak ajar banyak benda. No, sebab tak ada dalam silibus, Madam tak cover lah. Okay, so boleh sebab kamu ni kadang-kadang sukalah komplain-komplain, lepas tu viral lah macam-macam lah zaman sekarang. Tak Madam. Ada. Mungkin bukan kamu, orang lain lah. Okay, viral lah, itulah, inilah. Macam lah kat zaman kamu ni, zaman yang social media je kan. Kamu pun bukan main lah. Okay. Kamu baik kan? Hopefully lah. Baik. Baik Okay. Madam. Alright. Bagus. Kalau tak puas hati, cakap je dekat Madam. Madam bukan nak marah kamu pun. Paling kuat apa Madam bebel je. Okay, biasalah tu. Okay, so untuk this topic, L'Hôpital's rule, yang ini kita menggunakan differentiation to find the limit. Before this, okay, sebelum ni kita belajar nak cari limit kan. Let's say kita ada x square minus 1, x minus 1. Okay, so macam mana you want to evaluate this limit? Factorize. Okay, why you need to factorize? Because when you substitute y into this function, you will get 0 over 0. This form kita panggil dia apa? Indeterminate form. Ataupun undefined lah, senang cerita undefined. Okay, we don't know what happened to this function, so we need to do some modification ataupun kita factorize lah Nak factorize yang mana? Yang ini we need to factorize yang atas. So that we can eliminate this term x minus 1 because yang ini yang punca kejahatan dia kan, yang menyebabkan your denominator becomes 0. Okay, so menggunakan L'Hôpital's rule, okay, according to this rule, you can evaluate the limit. Okay, tengok kat sini ayat dia. The rule use, mana punya pen kat sini. Pen kat sini, okay. Alright,
So the rule use derivative to evaluate limit with indeterminate form. Maksudnya kita gunakan konsep derivative to evaluate limit. Okay, that's why dia berada dalam application of differentiation. Okay, bila masa kamu nak guna this rule? Bila masa nak guna this rule? Bila nak guna? Okay, bila kamu nak evaluate limit, okay, lepas tu bila kamu masukkan substitute this nilai ke dalam this function, kamu dapat indeterminate form. Okay, indeterminate form. Bila ada indeterminate, yang ni madam tulis L'Hopital rule kita nak evaluate limit using derivative. Okay, so bila masa nak guna, kalau bila kamu substitute limit, kita jumpa indeterminate form. Maksudnya kita ada bentuk 0 over 0 ataupun infinity over infinity. Sebenarnya ada lagi 4 je. Yang ni, yang ni. Tetapi kita hanya akan cover case 1 sahajalah. Okay, kamu takkan jumpalah 0 dot infinity minus infinity minus infinity. Okay, kita tak tahu. Alright, so yang ni kita tak belajar, kita hanya akan tengok yang ini. Okay, so ingat ya, masa bila nak guna L'Hopital's rule, bila you want to evaluate limit, dapat bentuk 0 over 0 ataupun infinity over infinity. Okay, boleh faham tak ni? Faham tak? Faham. Faham. Indeterminate form. Okay, so now macam mana kita nak apply L'Hopital's rule ni? Apa yang L'Hopital rules ni cakap? Siapa yang cakap ni? Siapa dia ni? L'Hopital jugalah. L'Hopital yang bagi kita rules ni. Sebab tu nama dia L'Hopital's rule. Okay. So dia cakap dekat sini, assume fx and gx are differentiable. Okay. So if fx over gx has indeterminate form, okay, bila kamu substitute dapat 0 over 0. And you can apply this L'Hopital's rule. Maksudnya, kalau kita ada limit x approaches some value, biasa kita guna a lah. Okay. So fx over gx, okay. Kita dapat, kalau kita masuk dapat 0 over 0, dan apa yang kita boleh buat adalah kita differentiate. Kita buat apa? Kita differentiate. Kita differentiate setiap satu function. Okay, boleh faham tak ni? Faham. Maksudnya kamu nak dapatkan this limit, apa kita boleh buat adalah kita akan differentiate function atas, differentiate function bawah. Yang ini two different derivative. Kita bukan buat quotient rule. Kita bukan buat quotient rule. Kita akan differentiate dia sebagai function yang berbeza. Nampak ni? F prime G over G, F prime X over G prime X. Okay, faham tak ni? Faham. So, kita tengok contoh yang ni dia dah bagi. Tak nak lah, dia dah bagi dah kat kita. Ni pun Allah dia dah bagi, tak apalah. Kita buat je lah lagi sekali. Sekejap ada tak contoh lain? Bagi kamu. Okay, you can look at this step. Dia ada 3 step. Sebenarnya step yang simple je lah. Okay, sekejap letak contoh yang menarik sikit. Okay, let's say random ada. Okay, contoh ni contoh kita tengok. Example. Okay, example 1. Okay, evaluate the limit using L'Hopital's rule. Okay, so first kali let's say kalau madam ada limit x approaches 0, we have 2 sin x minus 3x squared minus 2x over x squared.
Okay, so yang ini. So apa yang kita nak buat mula-mula sekali, first kali apa yang kita nak buat adalah kita substitute 0 kan. Substitute masuk ke dalam this function. Okay, cuba kamu substitute. Sin 0 is 0, minus 0, minus 0. So you will get 0 over. Yang bawah pun substitute dapat 0 over 0. So bila dapat bentuk macam ni 0 over 0, apa yang kamu perlu buat adalah you need to apply L'Hopital's rule. Ni kena tulis kita apply L'Hopital's rule. Okay, bila kata kamu apply L'Hopital's rule, maksudnya kalau kamu apply L'Hopital rule, maksudnya kamu buat apa? Differentiate. Yes, differentiate apa? Differentiate function atas, differentiate function bawah. Okay, so differentiate function atas dapat apa? Limit x approaches 0. Okay, differentiate this numerator. 2 sin x, differentiate dapat apa? 2 cos x. Yes, 2 cos x. Okay. Minus, okay yang ini? 6x. 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 Lepas tu, your last term is? Minus 2. Yes, minus 2. Okay, dah selesai yang atas, differentiate yang bawah pula. 2x. Differentiate your x square, you will get x, 2x, sorry. Okay, you will get 2x. Okay, and then masukkan balik, substitute balik 0 ke dalam this function. Adakah kamu masih dapat 0 lagi? Cos 0 is berapa? Cos 0? Ni Madam tulis dekat sini lah Cuba kita tengok. Cos 0 minus 0 minus 2. 1. Okay. Cos 0 is 1. 2 minus 2 is 0. So you will get 0 over 0. Betul? Masih indeterminate form. So apa nak buat bila kata ada lagi indeterminate form, you need to apply lagi sekali lah. Kita apply lagi sekali L'Hopital's rule. Okay, bila kata kita apply lagi sekali, maksudnya kita buat apa? Differentiate lagi. Yeah, differentiate lagi sekali. Ini namanya dah masuk second derivative lah because kita differentiate 2 kali kan. Okay. So apply lah lagi sekali. Kita differentiate lagi. Differentiate yang ini pula dapat apa? 2 minus. Negative 2 sin x Yes, negative 2 sin x minus 6. minus 6 over 2. 2, yes. Okay, and then substitute lagi 0. Okay, substitute. Adakah kamu masih dapat 0 over 0 ataupun kamu terus dapat dia punya nilai? Dapat. Okay, negative 2 sin 0 is 0. 0 minus 6 is minus 6 over 2 equal to negative 3. Okay, so this is your final answer lah. Okay, nampak tak permainan dia? Nampak. Okay. Nampak permainan dia, kadang-kadang kamu kena differentiate mungkin paling banyak pun mungkin dalam 3 kali lah. Okay, jaranglah sampai 4 kali tu. Alright. So first kali substitute dapat 0 over 0. Bila kata 0 over 0 je, kena guna L'Hopital's rule. Bila kata guna L'Hopital's rule, meaning that you need to differentiate each function. Maksudnya differentiate function atas, differentiate function bawah dapat macam ni. And then substitute lagi sekali. Kalau boleh terus dapat jawapan, Alhamdulillah. Kalau ada lagi indeterminate form, you need to differentiate lagi sekali. And then substitute, and kalau dapat jawapan, that's the answer lah. Okay, faham ke tak faham ni? Faham. Senang je kan? Sangat senang, betul tak? Betul. Okay, so let's try. Apa ya? Ya. Kalau tak tulis apply tak dapat mark. Boleh. Sebenarnya tak tulis apply pun tak apa. Boleh je. Tapi kita nak cakapnya kenapa kamu differentiate? Apa reason dia kamu differentiate? Sebab kita apply L'Hopital's rule lah. Okay, ataupun kamu nak buat macam ni pun boleh. Macam cara note kita ni. Okay.
mana nak besarkan tadi? Kat sini. Okay, kalau kamu tengok dalam note kita ni, bila dia masuk dapat 0/0, dia buat prime. Kan nampak nak prime kat sini ni? Prime ni maksudnya kamu tahulah kamu kena differentiate. Faham tak ni? Buat macam dia pun boleh, macam ni pun boleh, sama je, tak kisah pun. Tapi biasanya lah kita bagi tahulah kita apply. Alah kamu tulis apply ataupun kamu tulis tulis kat sini L'Hopital's rule macam ni pun Madam terima je. Okay, Madam tahulah kamu guna L'Hopital's rule. Okay, ataupun you buat bracket prime. Prime ni prime nanti kan Madam tahulah nanti kan dapat macam ni. Lepas tu nak dapatkan ni kamu differentiate lagi sekali kan yang ini. So dapat yang ini. Faham Okey, Madam. Faham. Oh boleh? Senang je kan? Senang. Sangat senang. Okey. Yang ni dah bagi dah kat kamu ni. Satu dia dah bagi dah. Ni apa ni? Oh ni salah ni 1, 2. Bolehlah kamu try buat 3 dan 4. Cuba buat 3 dan 4 ni. Nampak kan dia punya soalan ni, nampak kan? Madam nampak. Nampak. Okay. So try lah. Oh infinity tak ada. Tak ada infinity. Dah untuk number 3? Dah. Dah kan? Okey, boleh. Dapat berapa kali kamu differentiate? Satu kali je terus dapat Sekali je macam. Okey, ni macam try buatlah kat tepi ni. Okey, so yang ini masuk-masuk dapat 0/0 dapat 0/0. Okey, so bila dapat 0/0 apa yang kita nak buat adalah kena differentiate lah differentiate. Ni kat sini, ada tulis kat tepi ni. Okey, so differentiate lagi sekali yang ini differentiate. Okay, -1, so differentiate you will get 2x plus 6 over 2x minus -1. So yang ni terus masuk dapat jawapan kan? -2 plus 6 is 4. -2 minus 3 is? -2 minus 3 sama dengan berapa? -2 minus 3 but -2 minus 1 dapat apa? -3. -3. So ni lah jawapan dia. Okay, ni biasalah 2 markah lah. Okay, negatif.
Okay, so what about number 4? Number 4? Dah, number 4 dah dapat dah ke belum? Belum. Belum. Okay, ni apply L'Hopital's rule. Okay. Dah? Dah. Dah. Okay, so dapat apa jawapan dia ni? 1/2 kot. 2, yang lain dapat berapa? 1/2. Ada dapat 2, ada 1/2. Ada lagi jawapan lain? -2. Ada three different answer yang berbeza-beza. Okay, so let's check the Madam sebenarnya tak suka tau buat kat tepi-tepi ni, tapi tak apalah, Madam tulis kat bawah ni. Okay. Alright, so you substitute again yang ini. Bila masukkan E0, kamu akan dapat okay, 1. Yang ini plus E negative 0. Sebenarnya E negative 0 ni kamu akan dapat berapa? 1 tambah 1, 2 tolak 2, kamu akan dapat kosong kan? Kamu tahu kan nak kira yang ini kan E0, E negative 0 ni tahu kan? E negative 0 ni sama je kalau Madam tulis 1 over E0. E0 sama dengan 1, so dia akan dapat 1 lah. Okay, jangan tak tahu pula. Okay, yang ini masukkan minus cos 0. Okay, so yang ini you will get 0. Yang ini 1 tolak 1 pun dapat 0 lah. Okay, so yang ini adalah indeterminate form. Okay, so indeterminate form apa nak buat? Kita kena buat apa? Kita akan apply L'Hopital's rule. Okay, so apply L'Hopital's rule meaning that you need to differentiate function atas dan function bawah lah. Okay, differentiate, kita akan dapat differentiate EX dapat apa? EX differentiate dapat apa? EX. Copy paste je balik. Darab 1. Okay, tapi kita tak tulislah 1 tu sebab tu kita tahu differentiate EX, you will get EX. Alright. Plus, okay, what about E negative X? Negative E negative X. Yes, negative. Positive negative is negative, so kita tulis kat sini negative terus lah. Okay. Mana tadi? Okay. So, positive negative because we differentiate ni kita akan dapat E negative X dot negative 1 kan? Betul? Betul. So, negative positive is negative. So, negative E negative X. Okay, this one dah tak ada lagi. And then, alright, so ini 0 minus cos 2X. Okay, differentiate cos 2X kamu akan dapat berapa? Negative. Okay, negative sin 2x dot 2 kan, betul? Betul. Kita terus tulis negative positive, so positive 2 cos, positive 2 sin 2x.
Okay. Betul ke tak betul ni? Betul kan? Betul. Okay, so masih sama juga kita buat apa? Substitute balik dapat E0 yang ni 1 minus 1. Hello? Hello? Ya, Cik. Hello. Hi. Ada. Sama-sama. Apa? Oh, Medan cakap seorang-seorang. Better lagging. Okay, dah. Setakat mana tadi Medan cakap tu? Sampai mana yang kamu dengar? EX tolak E tolak. Yang ni kat sini. Betul ada macam tu. Okay. So, yang ini differentiate ni dapat apa? Positif E. Okay, positif E, negatif X. Sebab negatif is positif. Okay, yang dekat bawah ni. Differentiate lagi. 2 sin 2X sebagai Cos 2X. 2x. cos 2X. 2x. Yes. Bila dah mahir, dah tahu. Okay lah. Okay, so now baru kita substitute and then kita dapat apa? 1 tambah 1 kamu akan dapat 2. Cos 0 is 1, so 2/4. So you will get 1/2. Yang lain dapat negatif 2 tu, dapat 2 tu kenapa? Kat mana salah? Yang mana yang kamu ada silap? Hello? Differentiate itu negatif 2. Salah kira Ya. Okay, so please after this make sure kena ni lah. Kena betul-betul ni lah, jangan buat silly mistake. Okay. Kalau tak rugi markah kamu tekan. Okay, so senang je kan? Senang. Alright. Okay, so ada nak tanya tak yang ini? Alright, so easy right? Untuk L'Hopital's rule bila form 0/0. Okay, bila lagi satu adalah bila kamu jumpa infinity over infinity. Okay, yang ini bila x approaches infinity. Okay, so sama je konsep dia. Okay, untuk contoh yang pertama ni, yang ini, kalau kita tengok function kita yang dekat atas ni adalah apa? Polinomial kan? Bila kita ada 3x square minus 2x plus 1, kita ada x cube plus 4x minus 3x square plus 1. Kita ada, tak kisahlah x kuasa 10 tolak 5x kuasa 2. Yang ini semua kita panggil dia polinomial. Polynomial of degree n. Maksudnya n dia mestilah positive integer. Okay. Power dia mesti positif lah, tak boleh negatif. Kalau negatif kita tak panggil dia polinomial lagi. Okay, so bila kita jumpa polinomial, yang ini adalah polinomial degree 1. Yang dekat bawah pun kita ada polinomial juga kan. Maksudnya ataupun nama lain dia adalah linear equation, yang linear function, yang ini pun adalah linear. Okay, so bila ada infinity, bila kita substitute infinity, kita hanya akan consider the highest term consists the highest degree sahaja. Kita hanya gantikan sekejap nombor 1 ni. Okay, x infinity 3x
minus 5, 6x plus 8. Okay, so kita hanya akan substitute infinity tu ke dalam term x yang kuasa paling tinggi sahaja. Okay, contohlah kalau madam ada at to infinity, kita ada 2x minus 5x kuasa 4 plus x kuasa 3. Okay, so yang ini bila kamu nak cari limit x approaches infinity, sebenarnya kita hanya substitute infinity ni ke dalam term yang ini sahaja, iaitu negatif 5x4 ni. Okay, so kita akan dapat berapa? Negatif infinity lah dekat sini. Okay, faham tak? Kita tak kisahlah walaupun yang ada 2x ke, kuasa 3 ke, kita cari term yang paling kuasa paling tinggi. So kita substitute dekat situ sahaja. Faham tak ni? Faham. Okay, so macam kes kita yang ini tak ada masalah lah because the highest degree is 1. So apa yang kamu nak buat adalah you just substitute infinity ke dalam term 3x ni sahajalah. Okay, yang ini, yang ni dengan yang inilah. Okay, so kita akan dapat infinity over infinity. Okay, boleh faham tak ni? Faham. Sebenarnya macam ni lah kan, yang ni infinity, tolak 5 pun kita masih akan dapat infinity sebab infinity ni adalah positive infinity lah dia nombor yang sangat besar yang kita tak tahu pun berapa. So infinity tambah nombor yang sangat kecil masih akan dapat infinity lah. Okay, ni infinity. So yang ni adalah indeterminate form juga. So macam biasa if you get this kind of form, apa yang kita boleh buat adalah you need to differentiate. Tak ada beza pun, differentiate je macam biasa. Okay, so kita differentiate, alright. Yang ini kita apply ni apply L'Hopital's rule. Okay, so differentiate kamu akan dapat berapa? 3 kan? Differentiate your function denominator you will get 6. So lepas tu kamu tengok kat sini kita yang ni adalah apa? Constant kan? This is a constant. So masih ingat lagi tak properties of limit? Limit of a constant is a constant. Sebab tu kita akan dapat balik 1/2 lah ataupun 3/6. Sebab tu dapat macam ni faham Faham ke tak ni? Faham, madam. Tak kisahlah Faham. itu infinity ke apa-apa ke, kalau function dekat sini adalah a constant, so you will get nilai C tu balik lah. Alright, yang ini 1/2 because we simplify. Okay. Okay, so boleh Alright. Okay, so untuk second example. Okay, second example ni dia ada sikit kerja lebih sikit lah. Okay. Alright, untuk the second one, this is not a polynomial, this is log function. Yang ini adalah radical function ataupun square root function. So yang ini tak terpakai lah this rule yang madam cakap ni hanya terpakai pada function polynomial sahaja. Okay, maksudnya kita consider term the highest degree lah. Tapi untuk yang ini macam biasa terus substitute je. Substitute. Okay. Ada yang nak masuk ke? Okay. So apa yang kita boleh buat adalah you just substitute lah. ln infinity is infinity. Yang ini square root infinity pun kita akan dapat infinity lah. Yang ni kamu tahu kan? Tahu ke tak tahu? ln infinity is infinity. Square root of infinity pun infinity jugalah. Okay, so this is indeterminate form. Okay, so kita apply L'Hopital's rule. Okay, you differentiate ln x, you will get 1/x. Okay. Boleh tak ni? Boleh tak? Boleh madam. Okay, madam. Okay, madam terus discuss from this one Okay, so untuk yang ini differentiate, dia ni adalah 1/2. Kita, kalau kamu tak nampak, tukarkan dia dulu lah bentuk yang inilah. Okay, so 2x 1/2, x negatif 1/2. Okay, so you simplify, kamu akan dapat yang ini.
Okay. So untuk yang ini macam ni, if you can simplify, kamu simplify dulu. Faham tak maksud madam? Kamu jangan terus substitute infinity. Macam ni terus masukkan infinity, no. If you can simplify the expression, kamu perlu simplify. Okay, macam ni dia buat 1 per x negatif 1 per 2. Dia tukarkan kepada di radikal, dia buat turun bawah. So yang ini kan daripada sini kepada ni nampak dia rewrite kan. Maksudnya yang ini dia buat 1 per x kan dia sebenarnya bahagi kan, bahagi 1 per square root x. So yang ini sama macam yang ini, sama dengan kita tulis infinity 1 over x dot x kuasa 1 per 2 over 1. Okay, so yang ini before you proceed, you need to simplify dulu. Maksudnya yang ni kita boleh permudahkan dia lah, 1 per 2 tolak 1 kita akan dapat negatif 1 per 2 kan, betul? Sebab tu kat sini dia dapat, ni kalau madam simplify kita akan dapat dia sebenarnya x 1 per 2 tolak 1. Okay, sebab tu dia dapat negatif 1 per 2. Macam tu. Okay, so x negatif 1 per 2 can be written in this form. Okay. Dia panjang sikit lah yang ni. Okay, 1 per square of x. So yang ini once kamu dah dapat dalam bentuk the simplest form, baru kamu substitute balik semua infinity. So kita akan dapat 1 over infinity is equal to 0. Faham tak ni? Dia punya perjalanan dia panjang sikit lah yang ini. Faham tak? Faham. Faham madam. Okay, maksudnya sekarang bila ada term yang kamu boleh simplify, kamu perlu simplify. Kalau takkan sampai sudah kamu kena differentiate sampai sudah pun takkan dapat jawapan dia. Sebab sebab kalau kamu tengok kat sini, if you differentiate yang ini, kamu akan dapat negatif 1 per x 1 per 2. Yang ini differentiate dapat lagi 1 per berapa. Sampai sudah pun kamu takkan dapat jawapan dia. Sebab kena differentiate je lagi sekali. Asyik dapat infinity over infinity je. Okay, so that's why macam yang ini kita kena simplify dululah. Okay, boleh faham tak ni? Okay, macam ni dengan yang ini tak ada masalah. Yang ini pun sama. Yang ini sama macam number 1. This is a polynomial of degree 2 ataupun nama glamour dia adalah quadratic function. Yang ini polynomial juga of degree 3 ataupun nama glamour dia adalah apa? Cubic function. Okay, so yang cubic linear tu nama glamour Nama general dia sebenarnya polynomial. Okay, tapi nama glamour dia cubic, yang ini quadratic. So macam biasa you just substitute dekat term x term yang paling tinggi sekali kuasanya. So negative infinity, negative over negative infinity. Okay, so indeterminate form proceed macam biasalah. Okay, boleh? Boleh tak ni? Boleh tak? Okay, sama juga macam ni. Number 4 you can try. Boleh buat lah nombor 3 dengan nombor 4 ada solution ke? Tak ada, boleh buat. Boleh buat, okay. Madam nak tengok soalan. Oh, okay, sorry. Thank you, Madam. Sama.
Dah dapat dah jawapan. Belum. Okay. Tadi ada lagi yang tak ni kan, attendance kan? Madam. Sekejap. Apa tadi? Oh, bukan. Hari ni bukan bulan ni, hari ni 22. Okay, sebenarnya. Okay, siapa yang banyak lagi ni yang tak ni? An-Nawalul Irbah. Ada tak An-Nawalul Irbah? Okay. Aifa Erika. Saya, Madam. Lubna ada. Aiman. Saya, Madam. Okay. Kemudian Hairul Azri. Hairul Azri 1, Hairul Azri 2, Hairul Azri 3. Tak ada. Haikal, Haziq Haikal. Ada, Madam. Idham. Saya, Madam. Okay. Ikram. Saya, Madam. Muzammil. Ada, Madam. Nazmi. Ada, Madam. Syafiqah. Maizatul. Saya, Madam. Semua ada. Oh, Syarizal. Ada, Madam. Maizatul ada. Okay dah. Seorang tak datang. Alright. Yang kawan kamu tu pergi mana hilang ni, tak muncul tu? Okay, dah siap dah. Dah dapat dah. Dah, Madam. Alright. Sekejap, mana tadi? Ni kot. Mana hilang Madam punya ni? Oh, this one. Okay. So, any problem berkenaan dengan this soalan? Boleh? So, Madam. Boleh Boleh. Okay. Tunjukkan kan? Mereka nak tunjuk? Kamu nak tunjuk ke? Nak. Aduh, bila kamu ni. Senang je ni. Nombor 3. Mana dia punya tempat ni? Cuba baca soalan dia apa. Limit apa tah? Limit x approaches infinity. Apa tu function dia? X tolak 4x kuasa 2. Okay. And then, 5 tolak 6x kuasa 3. okay, so ini macam biasa substitute, dapatlah infinity over infinity. Lepas tu kena apply, apply L'Hopital's rule. Macam tu LR je. Okay, so ni lah. Okay, so yang ini macam biasa differentiate. Okay, kenapa nak differentiate? Sebab dapat indeterminate form kan. 1 tolak 8 over this one is negative 18 x kuasa 2. Okay, so yang ini pun kalau kita tengok ni pun masih sama jugalah. Kita akan dapat infinity over infinity. Sebenarnya negative infinity kan. Negative. Okay. Still you need to differentiate lagi sekali, apply lagi sekali. Okay. So differentiate lah lagi sekali, dapat apa? Differentiate negative 8x, you will get negative 8. This one kamu akan dapat negative 36. 30. 36x. Okay, negative 36x. Okay, then ini you can simplify lah. Maksud beda negatif tu boleh buang lah. Okay, so 8 over 36x. Okay, and then you substitute, sama akan dapat 8 over infinity kan? Betul? Dapat So 8 kosong. over infinity is equal to
0. Kenapa? Sebabkan Madam ada bagi tahu hari tu properties. If x approaches infinity, any number lah over x, so you will get infinity. Tak kisahlah 1 ke 2 ke 3, 10 ke 1000 ke, over infinity you will get 0. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh. Madam. Okay, so senang je kan? Jangan tinggal macam gini, jangan tinggal 8 over infinity. Jawapan akhir kamu mesti dekat sini bukan yang ini. Sebab kita tak tahu ni 8 over infinity ni apa. Masih cerita dia belum habis lagi. Okay, so tulislah sampai habis, sampai kosong. Okay, question number 4. Number 4 apa soalan dia? Limit. Apa soalan dia? X equal x square over exponent x. Okay. Alright, so ni pun sama, infinity, e to the infinity is infinity. So kita akan dapat infinity over infinity. So you need to apply apa? L'Hopital's rule. Okay, L'Hopital's rule. Meaning that you need to differentiate function atas dan bawah. So 2x, this one you will get apa? EX. Betul? Okay. So substitute masih sama, infinity over infinity, apply lagi sekali LR, differentiate lagi sekali. And then you will get 2 over EX. Okay. So 2 over EX substitute 2 over infinity, you will get 0. Alah senangnya lah. Okay, boleh? Senang je kan? Boleh. It's simple je. Okay. Alright, so dah habislah cerita kita pasal L'Hopital's rule ni sebenarnya. Dah habis dah. Okay. Alhamdulillah. Sangat senang. Okay, cuma you need to know the techniques lah kalau perlu guna chain rule ke apa-apa ke perlu gunalah. Kalau tak perlu tak payah. Try this. Aduh lah. Okay, let's say kalau Madam ada ni evaluate the following limit using L'Hopital's rule. Okay, kalau soalan suruh evaluate using L'Hopital's rule, kena guna L'Hopital's rule. Jangan guna yang kamu belajar awal-awal tu. Kalau tak, kamu hanya akan dapat markah jawapan sahaja, method salah. Okay, sebab dia dah bagi tahu dah guna L'Hopital's rule. Kalau dia tak cakap, ikut kamu lah nak guna mana-mana pun. Okay, boleh? Okay. Boleh, Madam. Kak Madam nak kamu buat ni. Okay. 1 tambah T, 1/3. Yang ni kena tengok lah, kena guna teknik apa. Ni composite kan? Ada kuasa dekat luar. Kat dalam ada function terkurung. Okay, so this one again, then mana lagi ni, mana nak suruh buat limit T approaches to 4 minus T square over 3 minus T square plus 5. Okay. Okay. Number 3. Limit apa dah tadi? Apa? Macam apa tengok. X approaches 0, E6x minus 1 sin 3x. Number 4. Limit x approaches 0, EX minus 1 tambah x minus x square over 2 over x cube. And then number 5, limit x approaches infinity ln 3x over set of x. Okay, so apa lagi ni? Mana lagi nak suruh kamu buat ni? Last sekali. Limit x approaches
infinity 1 tambah x kuasa 4 over EX plus 1. Okey, dah ni je soalannya. Mana nak kamu buat? Boleh? Boleh tak? Nampak tak? Ke tak nampak? Nampak, madam. Ni kecilkan sikit lah kot. Boleh nampak semua. Macam tu. Okey, so boleh buat. Aduh, dah minit. Okey lah, Mary rasa untuk chapter tu kita dah habis. Cuma ingat Mary cakap kat kamu, related rate kamu kena buat sendiri sebabnya PBL. Okey, lagi satu before madam lupa. Untuk elemen terlajak dah. Okey, ada satu part yang dekat topik differentiation ni kita ada yang madam skip sebabnya yang ini tak ada apa pun. Parametric. Where is parametric? Zero yang ini. This one. Okey, parametric function yang ini yang parametric function. Parametric function ni dia tak ada apa pun, cuma you need to use this formula. Okay, parametric function ni dia bagi kamu tu function di mana x is a function of t, y pun sama function of t, and then kalau dia suruh kamu cari dy over dx, macam mana nak cari dy over dx, you need to use this formula lah, dy over dx equal to dy over dt dot dt over dx. Mana nak dapat dy over dt, dt over dx ni? Dekat sini lah daripada function yang dia beri. Dia ada x, you need to differentiate lah. Differentiate x with respect to t. Kenapa terhadap t? Because kat sini function of t. Y pun sama function of t. So yang ini dy over dt lah, differentiate. So kamu pun dapat these two derivative, masukkanlah ke dalam formula. Tapi kamu kena tengok dekat sini. Ni dy over dt, yang ini dt over dx, mana nak dapat? Daripada sinilah kamu terbalikkan dia. Dapat dx over dt, tentulah x cube per 4. So kalau dt over dx maksudnya 4 over x cube. Boleh tak ni? Boleh tak? Boleh tak? Boleh, madam. Okey. So ni madam tunjuk contoh sekali lalu je lah sebab yang ini tak ada apa pun, sangat senang. Okay, look at this. A curve is given by parametric equation. You are given two equation. Okay, x in term of t, y in term of t. So dia suruh kamu cari derivative dy over dx using parametric differentiation. And then evaluate dy over dx when t equal to 4. Okay, yang ni you need to substitute lah. When you get dy over dx, substitute t ke dalam substitute 4 ke dalam dy over dx yang kamu dapat. Okay, so macam mana nak buat? Since formula dia adalah yang ini kan. Okay, biasa formula yang ni dia akan bagilah. Okay, so you need to differentiate x with respect to t. Okay, yang ini kena terbalik. Sebab yang ni Tak clear, madam. tak clear? Lain tak clear. Dah okey dah. Dah, okey. So, faham tak yang ini? Yang ini kita differentiate dapat dx over dt kan? Okey. Kemudian differentiate, after you differentiate, kita kena terbalikkan jadi dt over dx sebab kita formula kita adalah dt over dx. So, apa nak buat? Just flip this function lah. Faham kan? Terbalikkan dia saja. Faham kan? Faham, madam. Okay, and then y, differentiate macam biasalah, differentiate y with respect to t Ingat kita differentiate terhadap t sebab function kita in term of t. Okay, dekat sini kalau perlu guna product rule, kena buat product rule. Kalau kena guna composite rule, buat composite rule. Quotient rule, kena guna quotient rule. Okay,
So once you get dy over dt and dt over dx, so you just substitute the function and then dapatlah dy over dx. Okay, but the question asks you to find dy over dx, okay, when t equal to 4. So apa nak buat, you just substitute nilai 4 ni ke dalam t and dapatlah jawapan dia. Okay, boleh? Boleh madam. Okay, so yang ini parametric, dia ada dua function x and y in term of t. So to find dy over dx, you need to use this formula. Formula akan diberilah. Okay. Alright. Kemudian yang ini pun sama lah, dia dah bagi contoh. You can, kamu boleh try tengok. Okay. X, y. Okay, yang ini function macam ni, nak differentiate kena guna. Yang ini dia tak guna quotient rule, dia buat simplify. Nak guna quotient rule pun boleh. Okay, terpulang kamu lah. Yang ni tak guna quotient rule pun tak apa kan, sebab dia ada term, single term kat bawah ni. Kamu boleh simplifykan dia. Yang ni pun sama. Kita akan dapat t plus 4t minus 1. Okay. So boleh terus differentiate macam biasa lah. Okay, boleh tak? Boleh? Boleh madam. Okay, Boleh kemudian madam. masukkan dalam formula and then okay lah, simplify. Kalau boleh simplify. Okay. Dah lah parametrik itu saja. Okay, you can try buat example Q ni, you can try by your own. Okay, example P ni pun sangat senang lah. Yang ni sangat senang function dia. Simple. Yang ini kena guna product rule lah. Okay, yang ini nak guna quotient rule pun boleh, ataupun you can bring this t plus 1. Okay, so dapat macam ni. Tapi you need to use composite rule lah. Ini semua kena ingat balik lah teknik of differentiation. Tak ingat teknik dia nak differentiate ln macam mana, differentiate trigo ke product rule, tak boleh buat. Okay, boleh? Boleh madam. Okay, Boleh, so madam. Madam rasa Madam akan stop sampai sini. Bermakna all the chapter tu kita dah habis cover. Okay, so please kena ingat all the teknik semua. Madam differentiation ni senang je. Teknik je kena tahu, kena faham konsep. Okay, so yang tadi tutorial tu Madam nak kamu buat lah Yang mana tu? Yang ini kan? Okay, so itu sajalah untuk hari ini. Next class kita akan masuk chapter 3, that is integration. Okay, dalam integration pun kita akan ada topik di mana we need to use differentiation. So perlu, tak bermakna kita dah habis belajar differentiation bermakna you boleh lupakan lah differentiation tu, tak. Okay, sebab differentiation and integration is related to each other. Okay, boleh? Boleh madam. Okay, so now itu sajalah untuk hari ini. Kalau ada apa-apa boleh message. Next class kamu pukul apa? Pukul 9 Okay, pukul 9. So kita jumpa next class lah boleh? Madam suruh hantar hari ni ke implicit tu? Madam tak ada kata apa-apa. Tak, Dia tak cakap Cakap lagi. Oh, tak cakap lagi. Okay. So siapa yang tak buat lagi tolong buat. Okay, jangan tiru kawan. Buat sendiri. Bila kamu tiru, kamu tak tahu yang mana kamu tak tahu. Faham tak ayat Madam? Faham madam. You never know what you don't know. Okay? So tak tahu. So please try buat. Tak faham tanya. Jangan malu, jangan segan. Okay? So itu saja untuk hari ini. Thank you semua. Terima kasih madam. Thank you madam. Thank you. Terima kasih madam. Thank you madam. Thank you madam. Assalamualaikum. Thank you madam. Okay. Thank you madam. Assalamualaikum. Salam. Thank Thank you, madam. you madam.